Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan dengan tajuk Bukti bahawa kita ialah anak-anak Tuhan. Melalui tajuk ini, mari kita pelajari tentang kebenaran Paskah. Malapetaka yang kita tidak pernah dengar benar-benar sedang berlaku di sekeliling kita pada zaman ini. Biarpun malapetaka yang tidak pernah didengar terjadi, Tuhan berjanji kepada umat-Nya bahawa tidak ada malapetaka akan mendekat kemah umat yang berada dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Betapa bersyukurnya anda. Hari ini, dunia ini dilimpahi malapetaka. Bukankah kebenaran Paskah Perjanjian Baru paling diperlukan ketika malapetaka yang tidak pernah didengar terjadi? Di dalam buku Keluaran, pembunuhan anak sulung merupakan tulah ke-10. Dan yang ke-8 ialah tulah belalang. Populasi dunia adalah 7.7 bilion sekarang. Dilaporkan bahawa 400 bilion belalang sedang datang dari Somalia dan Kenya di Afrika Timur, ke Iran dan Pakistan di Asia, dan ke China juga. Pada masa belalang tiba di China, jumlah belalang akan bertambah 500 kali ganda banyak daripada jumlah pada mulanya. Jika 400 bilion belalang bertambah 500 kali ganda, bukankah itu bilangan yang besar? Kawanan belalang juta sebegitu sedang memakan semua tanaman. Walaupun tanpa situasi ini, bukankah susah bagi orang untuk hidup di Afrika? Adakah belalang dapat membezakan sama ada keadaan manusia baik atau buruk? Belalang hanya makan sahaja sesuka hati, tanpa mengira keadaan manusia. 400 bilion belalang sedang memakan semua tanaman pada masa kini. Selain itu, selepas makan tanaman, belalang menggembara sejauh kira-kira 150 km dalam sehari. Kita fikir belalang mungkin hanya melompat. Tetapi belalang juga sangat pandai terbang. Jika belalang terbang sejauh 150 km, ia seperti perjalanan dari Seoul ke Daejeon. Tulah yang ke-8 ialah tulah belalang. Dan yang ke-9 ialah tulah ke-8. Tulah yang ke-10 ialah kemusnahan anak sulung. Sekarang, kita dapat melihat malapetaka di dalam buku Keluaran terjadi di sekeliling kita. Baru-baru ini, banyak ternakan mati juga. Buku Keluaran menunjukkan kita tulah atas ternakan juga. Terdapat tulah yang dahsyat atas ternakan dan tulah hujan batu. Bukankah banyak ternakan telah dimusnahkan dan dikebumikan pada beberapa tahun lepas? Tidak lama dahulu, hampir semua babi di Korea telah dimusnahkan dan dikebumikan. Pada zaman ini, kita memerhati perkara-perkara itu berlaku pada skala lebih besar daripada sebelum ini. Kita dapat mentafsirkan zaman ini. Betul? Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saya sekali lagi teringat akan firman yang diberikan oleh Yesus kepada kita pada 2000 tahun yang lalu. Kalau begitu, mengapa Tuhan memberi kita Paskah pada akhir zaman ini dan memerintahkan kita untuk merayakannya? Paskah Perjanjian Baru bukan hanya membolehkan kita untuk melarikan diri daripada malapetaka di bumi, tetapi juga melindungi kita daripada malapetaka rohani. Bukankah kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang menyelamatkan kita daripada malapetaka rohani? Mari kita belajar tentang ini hari ini. Biar saya beritahu anda satu cerita tentang kerajaan Goguryeo dalam sejarah Korea. Pendirinya ialah Jumong, kadangkala dipanggil sebagai Raja Dongmyeon. Ini berlaku apabila Jumong meninggalkan keluarganya untuk mendirikan kerajaan yang akan disebut sebagai Goguryeo kemudian. Semasa meninggalkan rumah, dia berkata kepada isterinya, apabila anak lelaki kita membesar, pastikan dia datang ke kerajaan yang akan saya dirikan.
Apabila dia datang kepada saya, dia mesti membawa bukti bahawa dia ialah anak lelaki saya. Saya akan meletakkan sesuatu di bawah pokok pain yang ada di atas batu berbentuk segi 8. Ketika dia mencapai umur yang cukup untuk mencari saya, biarkan dia mencari pokok pain itu dan menggali tanah untuk apa yang saya tinggalkan. Orang yang membawanya akan diakui sebagai anak lelaki saya. Ini adalah kerana saya tidak dapat mengenal dia sesudah dia membesar. Selepas meminta isterinya untuk berbuat demikian, dia meninggalkan mereka. Kemudian, budak itu dibesarkan dan bapanya Jumong mendirikan kerajaan Goguryeo. Mendengar bahawa bapanya mendirikan sebuah kerajaan, dia memutuskan untuk pergi kepada bapanya. Kemudian, dia teringat apa yang sering dikatakan ibunya. Bapamu menyembunyikan sesuatu di bawah pokok pain yang ada di atas batu berbentuk segi 8. Kamu mesti mencarinya dan membawanya kepada bapa untuk membuktikan bahawa kamu ialah anaknya. Jadi, dia mencari kampungnya, kampung berdekatan, gunung, dan lembah. Mencari apa yang bapanya tinggalkan. Tetapi tidak berjaya, jadi dia kembali. Suatu hari nanti, dia kebetulan berjalan-jalan di belakang rumah. Tiba-tiba, dia mendapati batu yang berbentuk segi 8. Batu itu ialah batu penjuru rumahnya dan di atasnya terdapat tiang kayu. Sebelum itu, dia memandang bersahaja ke belakang rumah. Walau bagaimanapun, dia menyadari bahawa batu di bawah tiang itu adalah oktagon pada hari itu. Selain itu, tiang itu diperbuat daripada pokok pain. Jadi dia menggali di bawah batu penjuru dan mendapati pecahan pisau yang berkarat dan kecil. Dengan berfikir, bapa saya menginginkan tanda ini yang dapat mengesahkan identiti saya. Dia pergi ke Goguryeo dengan pecahan pisau itu. Apabila dia cuba memasuki istana kerajaan Goguryeo, pengawal tidak diyakinkan bahawa dia memang anak lelaki kepada raja, walaupun dia mendakwa diri sebagai anak raja. Jadi mereka berdebat di hadapan istana. Akhirnya, dia dihantar ke hadapan raja dan raja bertanya, "Engkau mesti mempunyai sesuatu yang membuktikan engkau ialah anak beta. Adakah engkau membawanya?" "Ya, ada." "Kalau begitu, tunjukkan beta." Jadi, dia mengeluarkan pecahan pisau yang berkarat. Apabila raja memadankan pecahan pisau, dengan separuh lagi, ia bergabung menjadi pisau tunggal. Akhirnya, dia diakui sebagai anak raja dan diberikan gelaran putera. Kemudian, anak itu telah menjadi raja kedua Goguryeo, Raja Yuri. Melalui cerita ini, kita juga mesti memastikan ajaran-ajaran Alkitab. Apabila Tuhan datang pada akhir zaman, zaman Roh Kudus, bagaimana dia akan datang ke bumi? Apakah bukti yang akan dia bawa? Bagaimana kita harus menerima Kristus yang datang? Dan apakah iman yang harus kita miliki untuk menerima dia? Apabila kita kembali ke syurga, jika Tuhan meminta kita untuk menunjukkan bukti bahawa kita ialah anak-anaknya, apa yang harus kita tunjukkan kepadanya? Dengan apa yang boleh kita katakan dengan yakin? "Bapa, saya ialah anakmu." Apabila Tuhan meminta bukti ini, jika seseorang berkata, "Tuhan, saya mempunyai bukti pemeliharaan Ahad," maka apa yang akan Tuhan balas? "Saya tidak pernah mengenal kamu. Itu tidak dapat mengenal pasti anakku. Itu bukan bukti yang saya mahu." Orang lain mungkin bertanya, "Bukankah Christmas?" Bukan. Bagaimana pula dengan salib? Bukan itu juga. Tuhan akan menolak mereka semua. Kalau begitu, apa yang Tuhan minta kita untuk patuhi melalui firman Alkitab? Tuhan berkata, "Jika kamu ialah anak-anakku, kamu mesti merayakan Paskah." Marilah pastikan ini. Pertama sekali, mari kita mencari sebab mengapa Tuhan datang ke bumi. Buku Yohanes bab 10 ayat 10 berkata,
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebab mengapa Kristus datang ke bumi adalah untuk memberikan sesuatu kepada umat Tuhan yang diumpamakan sebagai domba. Apakah itu? Ia adalah kehidupan. Alkitab menggambarkan Kristus yang datang ke bumi untuk memberikan kehidupan sebagai domba Paskah. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 5. Apabila kita kembali ke syurga, kita harus menunjukkan bukti ini untuk mengatakan, Bapa, saya anak lelakimu, saya anak perempuanmu. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemuliaan dan kebenaran. Di sini, kita dapat melihat firman di dalam Alkitab. Marilah kita berpesta. Menurut versi lain, ada tertulis, marilah kita menyambut perayaan itu, bukan pula dengan ragi yang lama, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Pesta dan perayaan di sini merujuk kepada Paskah. Mengapa kita perlu merayakan Paskah? Ini adalah kerana Tuhan menetapkan Paskah sebagai perjanjiannya. Apabila Jumong meninggalkan rumahnya, dia berkata bahawa sesudah anak lelakinya membesar, dia mesti membawa kepada dia sesuatu yang tersembunyi di bawah tiang pokok pain sebagai satu tanda kekeluargaan mereka. Tiada orang yang tahu apa itu, kecuali Jumong sendiri. Dia bahkan tidak memberitahu isterinya apa itu sebenarnya, tetapi hanya meninggalkan mesej itu. Biarkan dia membawa apa yang tersembunyi di bawah batu oktagon yang ada di bawah pokok pain. Ia mungkin satu shilling atau batu atau apa-apa sahaja. Hanya siapa yang tahu? Hanya Jumong, yaitu pendiri kerajaan Goguryeo, tahu apa itu dan apa yang dia pernah kata. Hanya orang yang membawa itu akan diakui sebagai anak saya. Secara rohani juga, apabila kita kembali ke rumah syurgawi kita, agar Tuhan berkata kepada kita, kamu ialah anak lelakiku, kamu ialah anak perempuanku, apa yang dia beritahu kita untuk pelihara melalui Alkitab, ada tertulis. Kerana itu, marilah kita berpesta. Tuhan memberitahu kita untuk merayakan Paskah. Marilah pelajari tentang kehendak Tuhan sedikit lagi di dalam buku Injil Yohanes bab 6. Marilah melihat buku Yohanes bab 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di sini Yesus berkata, sebab aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Untuk melakukan kehendak siapa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, iaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Untuk membangkitkan kita pada akhir zaman, Dia memberikan kebenaran apa kepada kita? Marilah melihat ayat 53. Ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apakah cara untuk membangkitkan umatnya pada akhir zaman? Yesus berkata bahawa Dia akan membangkitkan sesiapa yang makan dagingnya dan minum darahnya pada akhir zaman. Mengenai tujuan kedatangannya ke bumi, Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan menjelaskan bahawa Dia datang untuk dikorbankan sebagai domba Paskah.
makan daging Yesus dan minum darahnya merupakan kehendak siapa? Ia adalah kehendak Bapa. Dia berkata bahawa dia datang ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa. Oleh itu, kehendak Tuhan diletakkan dalam Paskah. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan Paskah. Dan di dalam 1 Korintus bab 5 juga dikatakan dengan jelas bahawa kita mesti merayakan Paskah. Apakah Paskah itu yang Tuhan pasti menjaminkan kita sambil berkata, kamu ialah anak lelakiku, kamu ialah anak perempuanku? Marilah melihat buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Marilah melihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Merujuk kepada roti Paskah, dia berkata, inilah tubuhku. Marilah melihat ayat 27. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mengambil cawan air anggur Paskah, dia mengucap syukur dan berkata, minumlah kamu semua. Ayat 28 berkata, sebab inilah darah siapa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam buku Yohanes bab 6, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dalam erti kata lain, barang siapa makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah, akan diberikan sesuatu. Apakah itu? Ia adalah kehidupan kekal. Jika kita tidak makan dan minum, apa yang akan kita gagal untuk miliki? Kita akan gagal untuk memiliki kehidupan. Ini adalah prinsip kehidupan, yaitu hukum kehidupan. Yesus mendirikannya sepastinya pada 2000 tahun yang lalu. Yesus telah berjanji bahawa sesiapa yang makan dagingnya dan minum darahnya akan mempunyai kehidupan kekal. Dan bahawa dia akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Itulah mengapa dia berkata, inilah darah perjanjianku. Paskah perjanjian baru mengandungi janji bahawa Tuhan akan membiarkan kita mewarisi kerajaan syurga. Dan bahawa Tuhan akan menghalang malapetaka daripada membahayakan kita yang akan mewarisi kerajaan. Seperti mana Jumo membiarkan anaknya datang kepada dia, selepas membesar dengan pecahan pisau yang dapat mengenal pasti anaknya. Jadi Tuhan juga membiarkan kita mengenal dia melalui sesuatu ketika dia datang ke bumi. Apakah itu? Ia adalah Paskah. Apakah bukti bahawa kita ialah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Bapa? Paskah. Apa yang Tuhan letakkan di dalam diri kita? Bukankah itu daging Tuhan dan darahnya yang berharga? Tanpa memiliki bukti ini, walaupun orang berkata, Tuhan, Tuhan, walaupun mereka bernubuat dan mengusir roh jahat dan melakukan banyak mukjizat dengan nama Tuhan, Tuhan tidak akan menerima mereka. Kita mesti memiliki bukti ini. Tanda perjanjian yang Tuhan mahu kita miliki. Apakah tanda itu? Ia adalah daging dan darah Kristus. Seperti yang Tuhan katakan, saya akan tinggal di dalammu dan kamu di dalamku. Sesiapa yang mempunyai bukti ini di dalam mereka akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan membiarkan kita tahu bahawa kita ialah anak-anaknya. Marilah melihat buku 2 Korintus bab 6. Bab 6 ayat 17. Ayat 17.
Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa kepadamu? Menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi apa? Menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui apa Tuhan mendirikan hubungan antara bapa dengan anak-anaknya? Melalui Paskah. Tuhan menjadikan hubungan ini melalui roti dan air anggur Paskah, yaitu daging dan darah suci Tuhan, bukan? Dan dia menjadikannya sebagai perjanjian. Ini tidak dapat difahami sama sekali di dunia syaitan. Ia sama seperti hanya orang yang menyembunyikan sesuatu untuk anaknya di bawah pokok pain tahu apakah itu. Bagaimana jika seseorang membaca niat raja dan membawa sesuatu yang serupa? Bagaimana jika dia membawa shilling tembaga atau separuh cermin? Bolehkah dia diakui sebagai anaknya? Tidak ada seorang pun yang akan diakui sebagai anak raja dengan membawa barang yang lain daripada apa yang telah raja jadikan sebagai perjanjian. Sama seperti ini, oleh sebab Tuhan telah mendirikan perjanjian untuk memberi kita kekuasaan untuk menjadi anak-anaknya melalui kebenaran Paskah. Orang yang tidak mempunyai Paskah tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan tanpa mengira berapa banyak mereka berteriak, "Saya ialah anak bapa, saya ialah anak ibu." Kita perlu memahami mengapa Tuhan berkata, "Kerana itu, marilah kita berpesta." Kita mesti merayakan Paskah. Memandangkan anak domba Paskah kita telah disembelih, iaitu Kristus, kita mesti berpakaian dengan rahmat darah pengorbanannya yang berharga melalui Paskah, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberitahu kita untuk makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah. Dan mengenai malapetaka, apa yang Tuhan janjikan kepada sesiapa yang telah dimeteraikan melalui Paskah, Tuhan berjanji bahawa malapetaka akan melewati mereka. Marilah melihat pokok Ibrani bab 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan buat apa? Jangan menyentuh mereka. Apa maksudnya ia tidak akan menyentuh mereka? Ia bermaksud bahawa ketika malaikat pemusnah membawa malapetaka ke atas semua rumah di Mesir, ia akan melewati rumah yang telah merayakan Paskah, bukan? Ada tertulis secara jelas, semua malapetaka akan melewati apabila kita memiliki iman untuk merayakan Paskah. Iman yang merayakan Paskah. Tuhan membiarkan malaikat pemusnah melewati sesiapa yang merayakan Paskah dengan iman. Ini adalah kerana sesiapa yang merayakan Paskah ialah anak-anak Tuhan. Kalau malaikat pemusnah menyentuh anak-anak Tuhan, mereka akan mendapat masalah yang besar. Itulah mengapa Tuhan membiarkan mereka melewati semua orang itu. Bilangan kes yang disahkan dijangkiti coronavirus telah meningkat banyak. Sudah tentu, ahli-ahli Sion kita perlu berhati-hati. Tetapi, kita tidak perlu terlalu takut atau berjaga. Perasa ketakutan yang berlebihan. Tuhan sentiasa bersama kita, melindungi kita dan menolong kita, bukan? Oleh sebab kita mempunyai kekuasaan anak-anak Tuhan dan sentiasa tinggal dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Janganlah kita kehilangan kebanggaan kita sebagai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bapa dan ibu untuk sepanjang hayat kita. Anda boleh percaya bahawa anda akan kembali ke syurga dengan tanda Paskah. Dan bahawa ini adalah bukti yang kita boleh tunjukkan kepada bapa kita. Jika anda percaya ini, anda adalah betul dalam semua ajaran Alkitab. Mari kita kembali ke syurga dengan perjanjian ini dan menerima sambutan hangat ke dalam kerajaan syurga yang abadi. Sama seperti tulah yang ke-8, terdapat 400 bilion belalang hari ini. Berita tentang ini dikebumikan disebabkan coronavirus. Tetapi sebenarnya semua ini dilaporkan dalam berita. Anda dapat mencari banyak artikel mengenai ini dalam talian dan di YouTube juga. Kalau 400 bilion belalang itu terbang ke sini, langit akan ditutupi oleh belalang.
Sebenarnya, sekarang 400 bilion belalang sedang terbang di suatu tempat. Ia benar-benar tular belalang, bukan? Itu ialah tulang ke-8 yang pernah dibawa ke atas Mesir. Sebelum ini, tular yang membunuh binatang juga pernah berlaku di negara ini. Sekarang adalah zaman di mana Paskah sangat diperlukan. Jika malapetaka itu berlaku, kita tidak perlu takut sama sekali, kerana kita sentiasa tinggal bersama Tuhan di bawah perlindungan Tuhan. Kita mesti memiliki iman. Sekarang kita sedang membuat persiapan untuk Paskah seperti yang Tuhan perintahkan kita. Memandangkan ia adalah kebenaran yang melaluinya kita dapat melarikan diri daripada malapetaka, kita harus memastikan kebenaran kita sekali lagi melalui 66 buah buku Alkitab dan memberikan kemuliaan dan pujian yang abadi kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kerana membimbing kita ke kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Memandangkan Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita mesti bukan hanya mempunyai tindakan untuk makan roti dan minum air anggur Paskah. Kerana iman, kerana iman, kerana iman. Ya, semuanya dicatatkan di dalam buku Ibrani bab 11, bukan? Kita mesti memiliki iman. Tuhan kita menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dan Dia melindungi semua anak-anak Sion seperti buah epal di matanya. Kita mesti percaya ini dengan teguh. Mari kita juga memiliki keyakinan bahawa kita akan kembali ke syurga dengan kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan bahawa Bapa akan mengakui kita dan menyambut kita. Mari kita berdiri teguh dalam kepercayaan ini. Kita masih mempunyai ahli keluarga, jiran, saudara mara dan kawan yang belum datang ke dalam kebenaran ini. Pada tahun ini, bukankah kita harus memberitakan Paskah dengan cepat? Banyak tanda pada zaman ini mendesak kita untuk memberitahu mereka tentang Paskah. Dengan merayakan Paskah Perjanjian Baru bersama-sama, mari kita semua tinggal di bawah perlindungan Tuhan. Dengan berbuat demikian, mari kita semua saling berpegangan bersama-sama pulang ke rumah syurga. Saya berharap bahawa kita dapat membuat persiapan untuk Paskah dengan minda itu. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih banyak.